Padahal ini sunat daripada, dia ada sunat sebelum kita nak ikdam untuk kita menunaikan solat. Sampai kita nak pergi solat pun ada sunat-sunat dia. Hatta ini sebahagian yang disebut. Ada sebahagian di antaranya kita datang dalam keadaan khusyuk. Itu antaranya dalam keadaan kita tidak tergesa-gesa. Itu sebelum datang untuk datang solat. Sunat di antara yang dilarang oleh Nabi SAW adalah orang yang berlari tergesa-gesa untuk solat. Lebih khusus ketika imam rukuk. Biasa tengok lah. Kenapa? Nak kejarkan rakaat. Bila kita kejar, maka akan menyebabkan kita ini termengah-mengah. Bila kita termengah, menyebabkan kita tidak khusyuk dalam solat. Nak baca, nak takat, bila lagi pula jauh, lagi 100 meter. 100 meter dah. Daripada lari sungguh-sungguh ni. Kejar. Macam nak marathon pula. Nak kejar imam. Sampai-sampai Allah. Tak lepas-lepas nak sebut Allahu Akbar. Jadi Nabi SAW larang supaya tidak membahir, supaya tidak termengah-mengah. Jadi datang dalam keadaan kita khusyuk. Supaya apa? Nanti bila kita masuk Allahu Akbar, dalam keadaan kita khusyuk. Kemudian dikata sebelum daripada solat, apa yang perlu buat? Azan. Walaupun waktu sudah berlalu. Bukan maksudnya bila dah masuk waktu tak boleh azan dah. Nak kena tunggu. Masuk isyak 8.10. Waktu tu azan. Waktu kalau dah tak azan 8.10, mana boleh azan dah? Siapa kata tak boleh azan? Sunat kita azan. Walaupun kita solat di rumah, walaupun kita dekat rumah, kita azan. Azan untuk dapatkan pahala sunat. Kemudian lepas azan, antaranya sunat sebelum solat kita duduk. Kalau kita duduk nak solat berjamaah, tunggu dalam solat dalam keadaan kita berzikir. Jangan bercakap-cakap benda yang tidak perlu. Duduk zikir seolah-olah kita sedang solat. Duduk diam, berzikir. Kemudian iqamah. Lepas iqamah, dan daripada azan tu sendiri ada sunat-sunat daripada sunat azan. Bagi orang yang azan pula sendiri. Orang yang azan, sunat bagi orang yang azan itu dalam keadaan dia tahir, dalam keadaan dia bersuci. Makruh bagi seorang yang azan itu tidak dalam keadaan dia tidak berwuduk. Jadi bila dia nak lakukan azan, boleh, bukan kata tak boleh, tapi makruh, tidak baik, tidak elok. Lebih baik kita tinggalkan, lebih baik kita elakkan daripada kita azan dalam keadaan kita tidak berwuduk. Maka disunatkan kita berwuduk ketika nak azan. Dan disunatkan kepada orang yang azan itu suaranya tinggi, kuat. Janganlah azan Allahu Akbar. Azan ni namanya al-i'lan. Kita beritahu orang, i'lan, untuk masuknya waktu. Macam orang nak pergi dekat pasar, dia nak beritahu orang dia sedang jual barang tersebut. Apa dia buat? Sayur. Daging baru, daging segar. Dia panggil lah. Contoh, bukan saya jual dekat dalam masjid ni tak. Tak boleh jual dalam masjid. Begitulah orang azan dengan suara yang paling tinggi. Kalau boleh tinggi-tinggi, bagi kuat jelas pada orang yang lain dengar. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagilah kuat sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi kuat sikit. Bagilah orang pun rasa semangat juga nak pergi sebenarnya. Ini dia Dewi Allahu Akbar. Semangat. Orang yang menyampaikan azan itu mesti dia semangat. Dan orang yang suaranya bagus, itu juga disunatkan suaranya bagus. Sebab apa? Sebab bila orang nak dengar, nak panggil orang, suara yang elok, yang bagus-bagus, yang azan. Itu yang sunat. Baik. Kemudian lepas azan pula baca doa. Kerana Nabi SAW menjaminkan syurga bagi orang yang mana mendoakan Nabi SAW setelah daripada azan. Kemudian iqamah. Ketika azan, jawab azan. Melainkan ada beberapa keadaan. Kadang-kadang di dalam pengajian, dalam pengajian ada sebagian ulama kata tidak mengapa, kerana pengajian itu lebih didahulukan daripada jawab azan. Lepas daripada pengajian boleh jawab azan. Ataupun taklid dalam mazhab Imam Maliki. Dalam mazhab Imam Maliki
bila wazan, kalau kita nak ni, kita taklid, kita azan, kita azan dulu. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Terus, lepas tu sambungkan pengajian. Sebelum waktu orang tengah azan, kita azan sekali, tapi kita dulu habis. Itu dalam mazhab Maliki. Baik. Habis, kemudian iqamah. Iqamah juga, waktu iqamah sunatkan pada kita untuk kita jawab iqamah. Jawab bila Allahu Akbar, kita asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, aqamaha Allah wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Itu ingat dia punya jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis jawab iqamah pun kena jawab juga. Cuma lepas tu ada doa tak lepas daripada iqamah. Banyakkan ulama tidak menyebutkan lepas iqamah itu ada doa, kerana doa itu khusus kepada azan saja. Tetapi kalau dikiaskan, kerana apa? Kerana Allahumma rabb hazihi da'wati tammah, hazihi da'wah. Azan pun menyeru kita pada solat, dan juga iqamah juga menyeru pada solat. Tapi boleh untuk dua-dua, untuk kita berdoa, tidak salah. Baik. Hal-hal yang disunatkan. Hal-hal yang disunatkan dalam solat ada dua, iaitu ini ketika mana kita masuk dalam solat. Ada perkara yang disebutkan di sini, di antaranya sunat daripada sunat ab'adus salah. Sunat ab'ad dipanggil ab'ad tu adalah sunat dipanggil ba'd ataupun ab'ad, sebahagian. Kerana apa dipanggilkan sebahagian? Kerana dia itu dikira sebagai sebahagian daripada solat. Kalau tak ada, seumpama cacat pada solat tadi. Seumpama apa? Tahiyat awal, tasyahudul awal tu tahiyat awal. Ketika mana kita tahiyat awal, kalau kita terus rakaat kedua terus bangun, sah tak? Sah. Tetapi macam ada kurang daripada solat, macam ada cacat daripada solat tersebut, maka dipanggil ab'adus salah, sebahagian. Tahiyat awal tu macam sebahagian daripada solat, dan dia sama macam tahiyat akhir, sebahagian daripada solat. Maka disebutkan sebahagian daripadanya, iaitu hal-hal yang disunatkan dalam solat itu ada dua, iaitu tahiyat, iaitu tasyahud pertama. Tasyahud pertama. Kerana apa? Kerana ab'adus salah, apabila seseorang meninggalkan, maka disunatkan dia untuk menggantikan dengan sujud sahwi. Kalau dia lupa ataupun sengaja dilupakan. Maksudnya, kalau dia tak sengaja bangun, terus bangun, tak boleh duduk dah. Kalau dia duduk, batal solat. Tetapi dia disunatkan lepas daripada membaca tasyahud al-akhir, dia sunat untuk sujud dua kali, iaitu sujud sahwi, kerana dia meninggalkan sebahagian daripada solat. Begitu juga dengan apa? Dengan kunut. Dengan kunut. Jadi kunut di dalam mazhab kita, al-Imam Syafi'i mazhab kita mengatakan sunat daripada ab'adus salah, iaitu kunut. Kerana apa? Kerana Nabi SAW tidak meninggalkan kunut setelah daripada doa Nabi SAW kepada para sahabat yang dibunuh oleh orang kafir, orang musyrikin. Mereka minta Nabi SAW hantarkan sahabat untuk mengajar mereka, tetapi mereka tipu. Mereka bila Nabi hantar, mereka bunuh. Maka Rasulullah doakan pada mereka, doa ke atas mereka, doa ke atas mereka, supaya Allah Subhanahu Wa Taala balas. Itu doa kunut. Itu ada ulama kata itu doa kunut nazilah. Membaca doa kunut pada rakaat kedua solat subuh dan juga solat witir separuh daripada Ramadan. Jadi orang yang solat daripada solat Ramadan, solat tarawih pada 15 akhir, iaitu malam yang ke-16, malam ke-17, 18, malam itu disunatkan pada witir tersebut untuk membaca doa kunut. Jadi bagi imam yang terlupa, lepas pada itu boleh sujud sahwi, kerana dia dituntut untuk membaca sunat, membaca kunut.
Dan doa kunut sebagaimana yang maklum, Allahumma hdini fi man hadait, kalau seorang Allahumma hdina fi man hadait, sampai akhir. Dia kata, dan dalam solat witir yang dikerjakan pada separuh terakhir pada bulan Ramadan. Itu yang disunat.